Perisikan dan keselamatan negara. Di dalam dunia perisikan, perkara paling ditakuti bukanlah kekuatan pasukan lawan. Sebaliknya, musuh di dalam selimut, iaitu individu di dalam agensi perisikan itu sendiri yang menjadi talam dua muka membocorkan maklumat atau menjual rahsia kepada musuh. Ini kerana seorang perisik yang diambil menyertai organisasi tersebut telah mengangkat sumpah setia menjaga dan mempertahankan kedaulatan negara. Tidak semestinya perisik membocorkan maklumat negara kepada pihak ketiga atau lawan, kerana peranan talam dua muka ini boleh dilakukan sesiapa sahaja, tetapi lebih kepada individu berkedudukan tetapi mudah gelap mata apabila ditawarkan habuan. Keselamatan negara misalnya pernah tergugat apabila setiausaha politik Tun Dr. Mahathir Mohamad Siddiq Mohamad Gaus telah ditangkap di bawah Akta Keselamatan di Dalam Negeri ISA pada 13 Julai 1981. Penangkapan tersebut yang mengejutkan negara menjadi tajuk besar pada paparan akhbar pada ketika itu. Malah nama Siddiq Gaus sangat diingati di dalam sejarah kejayaan agensi perisikan negara, khususnya pihak cawangan khas Polis Diraja Malaysia memintas maklumat musuh. Susulan insiden tersebut, kerajaan telah mengusir 3 orang diplomat Soviet di dalam tempoh 24 jam dan mengesahkan Siddiq Gaus telah menjadi ejen polis rahsia Soviet KGB. Tidak terkecuali juga Amerika Syarikat apabila seorang bekas pegawai agensi perisikan pusat CIA pada Ogos 2020 ditahan dan didakwa kerana mengintip untuk China. Alexander Yu Ching Ma 67 ditangkap dan dituduh bersengkokol dengan saudaranya yang juga bekas pegawai CIA untuk menyampaikan maklumat rahsia kepada pegawai perisik China. Mereka telah menggunakan kedudukan rasmi untuk menolong warga China yang memasuki Amerika Syarikat, termasuk mengakses fail-fail rahsia Biro Penyiasatan Persekutuan FBI sebelum menyerahkannya kepada ejen China. Seorang pegawai kanan tentera udara India pula ditahan pihak berkuasa pada Februari 2018 apabila dikesan berkongsi beberapa maklumat sulit yang dikirimkan menerusi Facebook kepada perisik Pakistan yang menyamar sebagai peragawati. Pegawai tersebut, Arun Marwaha 51, telah menjalinkan hubungan dengan 2 wanita menggunakan nama Mahima Patel dan Kiran Randwa. Tanpa menyedari telah diperdaya pihak perisikan Pakistan apabila dengan mudah jatuh hati pada kecantikan identiti wanita yang sebenarnya tidak berwujud. Menggunakan identiti palsu, pihak perisikan Pakistan mula berhubung dengan pegawai berkenaan menerusi Facebook sebelum terperangkap di dalam hubungan maya apabila kerap berbual di dalam talian WhatsApp. Walaupun tiada bukti berlaku sebarang transaksi kewangan, namun perbuatan membocorkan maklumat sulit ini menyebabkan Arun Marwaha berdepan dengan hukuman penjara selama 14 tahun jika disabit kesalahan. Perisikan era Perang Dingin pula menemui titik noktah apabila ejen Perkhidmatan Perisikan Rahsia Britain MI6 telah menjadi talam dua muka kepada pihak Soviet dan meninggal dunia pada 26 Disember tahun lepas. George Blake, bekas pegawai tentera laut, telah menghembuskan nafas di Rusia pada usia 98 tahun dan pernah menjadi di antara orang yang paling dikendaki kerajaan Britain kerana mengkhianati negara apabila menjual rahsia kepada musuh. Dia dikatakan telah mendedahkan ratusan nama ejen perisikan barat di Eropah Timur pada tahun 1950-an yang menyaksikan sebahagian besar daripada mereka telah dibunuh. Identiti Blake sebagai perisik Soviet telah terdedah pada tahun 1961 lalu ditangkap dan dijatuhi hukuman penjara sebelum dia berjaya meloloskan diri 5 tahun kemudian dan diseledup keluar oleh ejen-ejen Soviet ke Berlin Timur. Malahan, sehingga ke akhir hayat, Blake percaya tindakannya berpaling tadah menjadi ejen komunis Soviet adalah betul.